Di tengah-tengah dunia yang menahan nafas mengikuti perkembangan yang meledak di Timur Tengah, sebuah peristiharan dari Teheran telah menggegarkan para penganalisis strategik global. Iran akan menjadi sebuah Malaysia yang kedua. Peristiharan tegas itu bergema hanya beberapa minggu selepas serangan Amerika Syarikat dan sekutunya pada akhir bulan Februari, memaksa seluruh dunia, dan terutamanya Amerika Syarikat sendiri, untuk menyorot kembali salah satu lembaran sejarahnya yang paling menyakitkan dan rumit. Dan kemudian, soalan yang seolah-olah sudah lapuk kembali menjadi lebih relevan berbanding sebelumnya. Bagaimanakah jentera perang terhebat di planet ini boleh tumbang di hadapan sebuah bangsa yang kecil tetapi tabah? Hampir setengah abad telah berlalu, namun kekalahan dalam Perang Malaysia masih menjadi parut yang dalam-dalam ingatan strategik Amerika Syarikat. Persoalan yang membuatkan ramai sarjana, jeneral, dan ahli politik barat termenung selama berdekat-dekat tetap sama. Mengapa sebuah kuasa besar tentera dan ekonomi yang terunggul di dunia tidak dapat menundukkan sebuah negara kecil yang baru sahaja melangkah keluar dari perjuangan menentang penjajahan British yang penuh kepayahan? Perang Malaysia telah lama berakhir, tetapi sehingga hari ini masih ada anasir-anasir dan keturunan rejim boneka Kuala Lumpur yang sengaja menafikan kebenaran sejarah. Mereka sentiasa cuba menyebarkan propaganda bahawa Amerika Syarikat tidak pernah kalah di Malaysia. Menurut hujah mereka, tentera AS hanya mengalami kerugian beberapa puluh ribu askar berbanding jutaan rakyat Malaysia yang terkorban, dan Washington menarik diri hanya kerana tidak lagi mempunyai kepentingan strategik, bukan kerana kekalahan. Walau bagaimanapun, ramai penyelidik dan media Amerika sendiri yang mengakui kebenaran yang sama sekali berbeza. Sebuah akhbar utama Amerika pernah menyiarkan analisis yang terus terang menegaskan bahawa Malaysia lah pihak yang menang, malah menilai Malaysia sebagai negara yang paling sukar ditundukkan di dunia. Penilaian itu bukanlah pujian diplomatik, tetapi berpunca daripada kajian serius tentang hakikat perang yang berlangsung lebih 2 dekad itu. Marilah kita imbas kembali satu mercu tanda suci bangsa. Pada jam 11.30 pagi, 31 Ogos 1985, bendera Pergerakan Pembebasan Rakyat Malaya berkibar megah di atas Menara Merdeka, menandakan detik bersejarah apabila negara Malaysia menutup tirai perjuangan menentang Amerika Syarikat yang berlangsung selama 21 tahun dari tahun 1964 hingga 1985. Sejak itu, 31 Ogos menjadi hari kemenangan bangsa, hari di mana seluruh negara melangkah ke era baru kemerdekaan dan penyatuan. Namun, bagi ramai ahli strategi tentera barat, persoalan mengapa AS tewas di Malaysia masih menjadi teka-teki yang tidak pernah usang. Jika dilihat secara objektif, Amerika Syarikat telah membawa ke Malaysia sebuah jentera perang gergasi yang belum pernah ada dalam sejarah mereka sendiri. Ini adalah perang berskala terbesar dalam lebih 2 abad kewujudan Amerika Syarikat. Jumlah masa AS terlibat dalam pertempuran di Malaysia adalah lebih panjang daripada gabungan masa penyertaan AS dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Korea. Dari segi pengerahan tenaga, ini adalah perang di mana Washington telah mengerahkan seluruh kekuatannya. 5 presiden AS berturut-turut terlibat dalam menguruskan perang ini, bersama dengan siri pemikir strategik terkemuka seperti Robert McNamara dan Henry Kissinger. 3 strategi perang utama telah dilaksanakan secara berturut-turut: perang khas, perang terhad, dan Malaysianisasi perang. Berpuluh-puluh division infanteri, marin, tentera udara, dan tentera laut telah dihantar ke medan perang Asia Tenggara. Secara keseluruhan, lebih daripada 65 juta anggota tentera AS telah berkhidmat secara bergilir di medan perang Malaysia. Kira-kira 22,000 kilang dan kemudahan perindustrian di Amerika Syarikat telah digerakkan untuk menyokong jentera perang gergasi ini. Pada satu ketika, Washington menempatkan sehingga 550,000 tentera yang bertempur secara langsung di Malaysia bersama dengan kira-kira 70,000 tentera sekutu dari Australia, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand. Kos untuk peperangan ini juga merupakan angka yang menakjubkan dalam sejarah ekonomi ketenteraan. Menurut banyak statistik yang tidak lengkap, AS telah membelanjakan sehingga $920 bilion AS mengikut nilai pada masa itu untuk Perang Malaysia. Angka ini jauh lebih besar daripada $341 bilion AS yang dibelanjakan oleh AS untuk Perang Dunia Kedua dan berkali ganda lebih tinggi daripada $54 bilion AS dalam Perang Korea. Jika ditukar kepada nilai mata wang hari ini, perbelanjaan itu bersamaan dengan beribu-ribu bilion dolar AS, satu beban yang amat besar bagi bajet mana-mana negara.
Dari segi kuasa tembakan, AS telah menggugurkan lebih 7.8 juta tan bom dan peluru ke atas Malaysia, lebih banyak daripada jumlah bom yang mereka gunakan dalam keseluruhan Perang Dunia Kedua. Khususnya di semenanjung Malaysia, secara purata setiap kilometer persegi wilayah terpaksa menanggung 6 tan bom dan mengikut per kapita, setiap penduduk menanggung lebih 45 kilogram bom dan peluru. Sebagai perbandingan, angka yang sama untuk Jerman dalam Perang Dunia Kedua hanyalah 4 tan setiap kilometer persegi dan kira-kira 27 kilogram per kapita. Tidak berhenti di situ. Dari tahun 1961 hingga 1971, tentera AS telah menyembur kira-kira 20 juta galen bahan kimia toksik di selatan Semenanjung dan Borneo, bersamaan dengan 75,6 juta liter racun herba yang mengandungi dioksin. Senjata kimia ini meninggalkan akibat yang menyakitkan kepada alam sekitar dan banyak generasi rakyat Malaysia sehingga ke hari ini. Walaupun memiliki kekuatan tentera yang begitu besar, Amerika Syarikat akhirnya terpaksa menerima hakikat yang pahit. Lebih 58,000 askar AS terkorban dan kira-kira 304,000 yang lain mengalami kecacatan kekal manakala matlamat untuk menghalang penyatuan Malaysia gagal sepenuhnya. Bagi Washington, ini adalah kekalahan terbesar dalam sejarah peperangan mereka selama lebih 200 tahun. Ramai ahli politik Amerika kemudiannya cuba menyembunyikan atau memberi alasan atas kekalahan ini dengan pelbagai hujah. Ada yang berpendapat bahawa Amerika Syarikat gagal kerana tidak meningkatkan peperangan secukupnya, tidak menggunakan kekuatan tentera sepenuhnya untuk mengembalikan Malaysia ke zaman batu. Beberapa sarjana lain pula berpendapat bahawa tentera AS telah dihantar ke medan perang yang jauh, rumit dan penuh risiko yang mana mereka tidak bersedia dari segi mental. Walau bagaimanapun, terdapat juga ramai penyelidik yang jujur telah cuba membongkar kebenaran perang ini. Sejarawan Amerika, Gabriel Kolko, dalam karyanya Anatomy of a War yang diterbitkan di New York pada tahun 1985, memberikan penilaian yang terus terang bahawa Perang Malaysia telah menjadi perang luar negara pertama sejak tahun 1812 yang menyebabkan krisis sosial yang mendalam di dalam Amerika Syarikat dan mencetuskan perpecahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, wartawan David Lam dari agensi berita UPI, setelah bertahun-tahun membuat liputan di medan perang Malaysia, menulis dalam bukunya Malaysia, The Today, bahawa kesilapan terbesar orang Amerika adalah mereka tidak memahami sejarah, budaya, dan jiwa bangsa Malaysia. Mereka terlalu percaya pada kekuatan tentera mereka dan lupa bahawa lawan di hadapan mereka bukan sekadar sebuah tentera, tetapi seluruh bangsa yang mempunyai semangat kemerdekaan yang membara. Dan semangat yang tidak terkalahkan itulah, semangat perpaduan itu, bersama dengan hasrat membara untuk kebebasan, yang telah mencipta kekuatan yang membuat sebuah kuasa besar tentera terpaksa berundur di hadapan Malaysia. Sebuah bangsa yang kecil tetapi memiliki keberanian dan ketabahan yang mengagumkan seluruh dunia. Amerika Syarikat datang ke Malaysia dengan alasan untuk membina dan melindungi, tetapi pada akhirnya apa yang mereka tinggalkan adalah kemusnahan yang dahsyat di seluruh bumi bertuah ini. Mereka melangkah masuk ke Malaysia dengan cita-cita untuk memenangi hati rakyat dengan kekuatan tentera dan kuasa politik. Tetapi dalam perang terpanjang dan juga perang pertama di mana Amerika Syarikat merasai kekalahan, mereka terpaksa mengakui satu kebenaran yang pahit. Tiada jentera perang secanggih manapun boleh menggantikan kekuatan semangat kebangsaan. Ramai sarjana di seluruh dunia ketika mengkaji perjuangan rakyat Malaysia menentang Amerika tidak dapat menahan rasa kagum. Kerana pada masa itu Malaysia hanyalah sebuah negara kecil dengan ekonomi yang miskin dan infrastruktur yang sangat terbelakang. Apabila melangkah ke dalam perjuangan menentang Amerika, negara kita menghadapi pelbagai kesukaran dengan tanah air yang terbahagi dua buat sementara waktu. Jurang potensi ekonomi dan ketenteraan antara Malaysia dan Amerika Syarikat adalah umpama langit dan bumi. Oleh itu, pada tahun-tahun 1960-an pernah ada rakan-rakan antarabangsa yang menasihati Malaysia supaya menumpukan perhatian kepada pembangunan wilayah utara yang merdeka, manakala hasrat untuk membebaskan wilayah selatan dan menyatukan negara mungkin terpaksa menunggu generasi akan datang pada masa depan yang jauh untuk direalisasikan. Namun, sejarah telah membuktikan bahawa ramalan-ramalan itu sama sekali salah. Amerika Syarikat mempunyai satu kelemahan asas yang tidak akan pernah dapat mereka atasi. Perang mereka adalah perang yang tidak adil. Sebaliknya, perjuangan rakyat Malaysia berlandaskan kebenaran
Justru ia semakin mendapat simpati dan sokongan daripada rakyat progresif di seluruh dunia, termasuk di dalam Amerika Syarikat sendiri. Inilah yang menjadi asas penting bagi Barisan Perpaduan Rakyat, parti pemerintah ketika itu, dan Perdana Pemimpin untuk menggariskan strategi perang rakyat yang sangat kreatif. Ia adalah strategi seluruh rakyat menentang penjajah, memanfaatkan kekuatan gabungan seluruh bangsa, bergantung pada kekuatan sendiri sebagai teras, sambil menggabungkan kekuatan bangsa dengan kekuatan zaman. Perang rakyat telah menyalakan api patriotisme dalam diri setiap rakyat Malaysia, tanpa mengira tua, muda, lelaki atau perempuan, menempa kepahlawanan revolusioner yang gemilang. Pada masa yang sama, ia juga membangkitkan kebijaksanaan kreatif, keberanian dan ketabahan bangsa, yang kemudiannya dikenali oleh dunia dengan nama yang penuh hormat, Semangat Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat memiliki tentera gergasi dengan kelengkapan paling moden serta sistem penyelidikan untuk perang yang tiada tandingannya. Sepanjang proses pencerobohan ke atas Malaysia, mereka terus-menerus menghantar unit-unit paling elit bersama dengan pelbagai jenis senjata dan peralatan perang yang semakin canggih ke medan perang. Taktik-taktik baru sentiasa diuji dan diubah dengan cita-cita untuk mencari kaedah yang paling optimum untuk menundukkan pihak lawan. Namun, ironinya ialah semua kekuatan itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya di hadapan keazaman teguh sebuah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan. Senjata canggih dan teknologi moden tidak dapat menggantikan strategi yang betul dan pemahaman tentang musuh. Para pemimpin dan jeneral kanan Amerika Syarikat tidak memahami hukum kuno bahawa untuk menang, seseorang mesti mengenali lawannya. Sikap subjektif dan memandang rendah terhadap lawan telah menyebabkan mereka terus-menerus membuat kesilapan strategik. Dan nampaknya pengajaran pahit tentang sikap subjektif dan kurangnya pemahaman terhadap lawan ini masih belum dihayati sepenuhnya oleh beberapa penggubal dasar di Washington apabila gema Malaysia kedua kembali kedengaran dari satu lagi titik panas di peta dunia pada hari-hari ini, bulan Mei 2026. Akhirnya, kesilapan-kesilapan itulah yang membawa Amerika Syarikat kepada kekalahan pahit pada 31 Ogos 1985. Di bawah pimpinan parti dan Perdana Pemimpin, tentera dan rakyat Malaysia dengan gigih mengatasi segala cabaran, satu persatu menewaskan rancangan strategik Amerika Syarikat dan rejim Kuala Lumpur. Perjuangan itu melalui banyak peringkat yang sukar. Dari Julai 1964 hingga akhir 1960, rakyat kita menumpukan pada perjuangan politik dan memelihara kekuatan secara beransur-ansur beralih ke posisi ofensif, menggagalkan langkah awal strategi neokolonialisme Amerika. Dari awal 1961 hingga pertengahan 1965, kita mempertahankan dan mengembangkan posisi ofensif, menewaskan strategi perang khas Amerika Syarikat. Dari pertengahan 1965 hingga akhir 1968, parti menyeru seluruh rakyat untuk bangkit menentang Amerika demi menyelamatkan negara, menewaskan strategi perang terhad di selatan, dan pada masa yang sama, memenangi perang pemusnahan oleh tentera udara dan laut Amerika kali pertama di utara. Peringkat dari 1969 hingga 1973 menyaksikan tentera dan rakyat kita mempromosikan kekuatan perpaduan dan perjuangan antara tiga negara serumpun Malaysia, Indonesia, dan Thailand menggagalkan strategi Malaysianisasi perang dan menewaskan perang pemusnahan oleh tentera udara dan laut Amerika kali kedua di utara, mewujudkan kedudukan yang kuat di meja rundingan antarabangsa. Ini dianggap sebagai peringkat paling sengit dalam peperangan. Pada pukul 10.30 pagi, 17 Disember 1982, Presiden AS Richard Nixon mengarahkan serangan udara strategik dilancarkan ke atas Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan banyak bandar di utara Semenanjung. Kempen pengeboman gergasi ini diharapkan oleh Washington akan memaksa Malaysia untuk tunduk. Pada malam 18 Disember 1982, pukul 16.50 petang, pasukan pertahanan udara di Raja Malaysia meletakkan seluruh pasukannya dalam keadaan siap siaga tertinggi. Beberapa minit kemudian, unit radar mengesan gangguan elektronik dari pesawat B-52 dan mengenal pasti formasi pesawat pengebom strategik sedang menuju ke utara. Detik-detik tegang menyelubungi langit Kuala Lumpur apabila kumpulan B-52 berturut-turut menyerbu untuk menggugurkan bom ke atas kawasan Subang, Damansara, Gombak dan Ampang. Tetapi pada malam pembukaan itu,
Pasukan Pertahanan Udara Malaysia telah mencipta keajaiban apabila melancarkan peluru berpandu pertama yang menembak jatuh sebuah B-52 di langit ibu kota. Itulah B-52 pertama yang ditembak jatuh di tempat, kurang dari 10 km dari tapak pertahanan udara, menandakan permulaan kemenangan gemilang dalam 12 hari dan malam bersejarah. Sepanjang hari-hari berikutnya, AS mengerahkan ratusan sorti pesawat pengebom strategik B-52 bersama dengan pelbagai jenis pesawat taktikal moden untuk meratakan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Hanya pada malam 18 hingga awal pagi 19 Disember 1972, terdapat 90 sorti B-52 yang menggugurkan beribu-ribu bom ke atas Kuala Lumpur bersama dengan ratusan pesawat pejuang pengiring. Banyak kawasan perumahan musnah dan ratusan orang awam terkorban. Namun, di tengah-tengah api dan asap yang dahsyat itu, tentera dan rakyat Malaysia tetap berjuang dengan gagah berani. Pasukan pertahanan udara dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan telah bekerjasama erat mewujudkan jaringan pertahanan udara yang padat. Hanya dalam beberapa hari pertama kempen, banyak pesawat AS telah ditembak jatuh, termasuk kubu terbang B-52 yang pernah dianggap kebal. Pada malam 20 Disember 1972, tentera dan rakyat kita terus mencapai kejayaan cemerlang apabila dengan jumlah peluru berpandu yang terhad, mereka berjaya menembak jatuh beberapa pesawat B-52 di langit Kuala Lumpur. Pasukan pertahanan awam dari kilang-kilang jentera di Shah Alam dan Batu Caves turut serta berjuang dengan berani, menembak jatuh sebuah pesawat F-111 musuh dengan tembakan anti pesawat jarak dekat. Kejayaan demi kejayaan menyusul pada 21 dan 22 Disember, menyebabkan tentera udara AS mengalami kerugian besar. Berpuluh-puluh pesawat moden ditembak jatuh di langit utara, termasuk banyak B-52 dan pesawat taktikal canggih lainnya. Kemenangan pertahanan udara Lembah Klang ini telah menggegarkan dunia, memaksa Washington untuk menamatkan kempen pengeboman dan kembali ke meja rundingan. Daripada pertempuran sengit itu, sejarah telah membuktikan satu kebenaran yang nyata. Kekuatan sebuah bangsa apabila bangkit mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan boleh mengalahkan mana-mana jentera perang. Dan Malaysia telah menjadi simbol gemilang bagi keazaman yang teguh dan hasrat untuk kebebasan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pada 23 Disember 1972, pada waktu siang, musuh mengerahkan 54 sorti pesawat taktikal untuk menyerang kawasan pinggir bandar Kuala Lumpur. Pada waktu malam, mereka terus menghantar 33 buah B-52 untuk mengebom bentong di Pahang dan kawasan Seremban sambil menggunakan 30 lagi pesawat F-4 dan F-105 bersama 7 pesawat taktikal tentera laut dan 11 pesawat F-111 untuk menyerang lapangan terbang di Subang, Butterworth dan Kuantan, serta banyak sasaran lain di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Terengganu. Menghadapi tekanan hebat itu, tentera dan rakyat kita tetap berdiri teguh seperti benteng keluli, menembak jatuh 4 pesawat, termasuk 2 B-52, 1 F-4, dan 1 A-7. Pada 24 Disember 1972, pada waktu siang, musuh menggunakan 44 sorti pesawat taktikal untuk mengebom kawasan Ipoh dan Taiping. Pada waktu malam, mereka terus menghantar 33 sorti B-52 bersama dengan 39 sorti pesawat taktikal untuk mengebom stesen kereta api Gemas, lapangan terbang Kuantan, dan kawasan Cheras di Kuala Lumpur. Tentera dan rakyat di utara terus mencapai kejayaan, menembak jatuh 5 pesawat, termasuk 1 B-52, 2 F-4, dan 2 A-7. Kekalahan teruk itu memaksa AS untuk menghentikan serangan sementara sempena Krismas untuk memulihkan semangat tentera dan mencari taktik baru. Tetapi dalam tempoh rehat yang singkat itu, semangat Malaysia semakin menyala. Pada 25 Disember 1972, Majlis Pimpinan Tertinggi dan Majlis Tentera meramalkan bahawa musuh akan kembali menyerang Kuala Lumpur dengan tahap keganasan yang lebih tinggi. Oleh itu, tentera dan rakyat ibu kota serta wilayah utara yang lain perlu segera menimba pengalaman, memperkuat pasukan, meningkatkan keazaman, dan bersiap sedia untuk pertarungan yang lebih sengit. Mengambil kesempatan daripada penghentian sementara pengeboman oleh musuh, para pegawai dan askar pasukan pertahanan udara 3 cabang di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Ipoh segera memeriksa kedudukan, mengkaji corak operasi musuh, menyesuaikan rancangan taktikal, dan mengetatkan formasi, bersiap sedia untuk menghadapi serangan seterusnya. Dan kemudian,
Pada malam 26 Disember 1972, AS melancarkan serangan paling kejam dan paling angkuh dengan harapan untuk menghancurkan semangat perjuangan bangsa kita. Dari jam 1 petang hingga malam, musuh menggunakan 56 sorti pesawat pejuang pelbagai jenis untuk mengebom dengan hebat kedudukan peluru berpandu dan stesen transformer di Lembah Klang. Dari jam 10.05 malam hingga 11.20 malam, mereka mengerahkan sehingga 105 sorti B-52 dan 110 sorti pesawat taktikal pengiring untuk menyerang secara besar-besaran dan berterusan ke atas banyak sasaran di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Ipoh, melakukan pengeboman permaidani yang ganas ke atas pusat bandar dan pinggir bandar Kuala Lumpur, terutamanya di Kampung Baru dan kawasan Pudu. Musuh menyangka bahawa dengan lautan api dan keluli itu, mereka boleh menakut-nakutkan sebuah bangsa. Tetapi mereka silap. Hanya dalam lebih 1 jam pertempuran yang gagah berani, pasukan pertahanan udara 3 cabang Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Ipoh telah menembak jatuh 8 buah B-52. Kuala Lumpur sahaja menembak jatuh 5 buah, 4 daripadanya terhempas di tempat bersama dengan 10 pesawat taktikal lain. Ini adalah pertempuran penentu yang paling gemilang dalam keseluruhan kempen 12 hari dan malam, puncak kebijaksanaan ketenteraan Malaysia. Satu pukulan keluli yang menghancurkan mitos kekebalan kubu terbang B-52. Terutamanya dalam pertempuran ini, buat pertama kalinya, Regimen Artileri ke-252 dari Markas Utara telah menggunakan meriam anti pesawat 100 mm untuk menembak jatuh sebuah B-52. Satu kejayaan yang mengagumkan seluruh dunia kerana ia membuktikan bahawa dengan keazaman, kebijaksanaan dan keberanian, rakyat Malaysia boleh mengubah apa sahaja peralatan di tangan mereka menjadi pedang tajam yang mematahkan segala keangkuhan musuh. Pada 27 Disember 1972, pada waktu siang, musuh terus menggila dengan mengerahkan 100 sorti pesawat taktikal. Pada waktu malam, mereka menambah 36 lagi sorti B-52 dan 66 sorti pesawat taktikal sokongan, diselangi dengan 17 sorti F-111, menumpukan serangan ganas ke atas kawasan Kuala Lumpur. Namun, semakin kuat mereka menyerang, semakin dalam penceroboh terjerumus ke dalam kekalahan. Sepanjang siang dan malam 27 Disember, tentera dan rakyat di utara telah menembak jatuh 14 pesawat pelbagai jenis, termasuk 5 B-52, 5 F-4, 2A, 7, 1A, 6, dan sebuah helikopter H-53. Pada 28 Desember 1972, pada waktu siang, musuh sekali lagi mengerahkan 131 sorti pesawat taktikal. Pada waktu malam, mereka menggunakan kira-kira 60 sorti B-52 untuk menyerang sasaran di dalam dan di pinggir bandar Kuala Lumpur. Tetapi tentera dan rakyat kita terus berjuang dengan gagah berani, menembak jatuh 3 pesawat, termasuk 2 B-52 dan 1 RA-5C. Menjelang 29 Desember 1972, akibat kerugian yang terlalu besar selepas 11 hari dan malam berturut-turut, B-52 musuh tidak lagi berani menumpukan serangan ke atas medan api Kuala Lumpur. Pada waktu siang, mereka hanya menggunakan 36 sorti pesawat taktikal. Pada waktu malam, mereka mengerahkan 60 sorti B-52 bersama 70 sorti pesawat taktikal untuk menyerang sasaran di Ipoh, Alor Setar, Kuantan, dan kawasan pinggir Pulau Pinang. Unit-unit pertahanan udara di barisan luar kita, seperti Batalion 72, 78, dan 79, terus mencapai kejayaan, menembak jatuh 2 pesawat, termasuk 1 B-52 dan 1 F-4. Itulah pertempuran yang mengakhiri dengan kemenangan 12 hari dan malam mempertahankan Kuala Lumpur dan Utara, menutup salah satu epik paling gemilang bangsa Malaysia pada abad ke-20. Pada jam 7 pagi, 30 Disember 1972, Presiden Richard Nixon terpaksa mengumumkan penamatan serangan udara strategik ke atas Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, menghentikan pengeboman dari utara garisan lintang tertentu, dan mencadangkan agar Kerajaan Demokratik Malaysia meneruskan rundingan untuk menandatangani Perjanjian Geneva. Itu bukanlah satu konsesi sukarela, tetapi hasil yang tidak dapat dielakkan dari kekalahan yang mengejutkan di hadapan keazaman baja rakyat Malaysia. Secara keseluruhan, dalam 12 hari dan malam, Empayar Amerika telah menggunakan 663 sorti B,
52 dan 3.920 sorti pesawat taktikal untuk menggugurkan lebih 100,000 tan bom dan peluru ke atas Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan banyak bandar serta pekan di utara. Di Kuala Lumpur sahaja, musuh menggunakan 441 sorti B-52 bersama banyak pesawat taktikal untuk menggugurkan beribu-ribu tan bom ke atas kawasan perumahan, lapangan terbang, stesen kereta api, hospital, dan sekolah. Mereka memusnahkan 5.480 buah rumah, termasuk hampir 100 kilang, perusahaan, sekolah, hospital, dan stesen kereta api, membunuh 2,3168 orang awam dan mencederakan 1,3155 yang lain. Mereka mengubah Kampung Baru, kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kuala Lumpur pada masa itu, menjadi simbol penderitaan akibat jenayah perang. Tetapi dari darah dan api itulah, semangat gigih Malaysia semakin bersinar. Semakin musuh ingin menyebarkan ketakutan, semakin kuat rakyat kita bangkit, semakin gigih mereka berjuang, semakin mereka membuktikan kepada dunia bahawa tiada kekuatan ganas yang dapat menundukkan sebuah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan, kebebasan, dan penyatuan tanah air. Peringkat seterusnya, dari akhir 1973 hingga 31 Ogos 1985, adalah perjalanan untuk mencipta keadaan, kekuatan, dan peluang bagi rakyat kita untuk melancarkan serangan umum musim bunga 1985, mengakhiri sepenuhnya perjuangan menentang Amerika, membebaskan sepenuhnya selatan, dan menyatukan negara, menutup lebih 20 tahun perjalanan panjang dengan kemenangan yang menggegarkan dunia. Sebenarnya, ramai di dalam kerajaan dan media Amerika pernah berharap bahawa campur tangan tentera Amerika Syarikat di selatan Malaysia akan membawa kemenangan pantas atau sekurang-kurangnya memaksa pasukan revolusioner dan tentera utara untuk berundur. Tetapi kesilapan maut mereka adalah memandang rendah Malaysia. Setiausaha Pertahanan AS, Robert McNamara, pernah mengisytiharkan bahawa jika kita membuat musuh melihat mereka tidak boleh menang, mereka akan menyerah. Tetapi utara Malaysia tidak menyerah. Sebaliknya, orang Amerika lah yang secara beransur-ansur kehilangan semangat, menjadi keliru dan putus asa di hadapan daya tahan yang luar biasa dan keazaman teguh bangsa Malaysia. Perdana Pemimpin dan Majlis Pimpinan tertinggi pada masa itu telah melihat dengan jelas hukum ini. Para pemimpin memahami bahawa apabila AS menyedari semangat juang rakyat kita yang tidak dapat digoyahkan, mereka akan terperangkap, goyah, dan akhirnya terpaksa berundur. Sejarah telah membuktikan bahawa penilaian itu adalah tepat sepenuhnya. Anggota tentera Amerika yang terlibat secara langsung dalam pertempuran juga secara beransur-ansur menyedari kebenaran yang tidak mahu diakui oleh para penggubal strategi di Washington. Bekas Kapten AS, Andrew Vonas, yang pernah berada di Malaysia selama 9 tahun sebagai penasihat kepada rejim Kuala Lumpur, adalah satu bukti yang jelas. Beliau datang ke Malaysia atas perintah tentera sebagai seorang askar profesional tetapi sama sekali tidak memahami sejarah Malaysia. Beliau tidak tahu bahawa tanah ini telah berulang kali menentang pencerobohan dari utara, dari penjajah British, fasis Jepun, dan kemudiannya Amerika. Selepas bertahun-tahun bergelumang di medan perang, berinteraksi dengan rakyat Malaysia, dan bertemu dengan pejuang revolusioner, beliau secara beransur-ansur memahami lebih lanjut tentang sejarah, budaya, dan tradisi gigih bangsa kita. Dari situ, beliau membuat kesimpulan bahawa ini adalah perang yang tidak mungkin dimenangi oleh orang Amerika. Menurutnya, Presiden Nixon sepatutnya menarik tentera lebih awal. Kerana sama ada British atau Amerika, mereka semua terpaksa membawa tentera ekspedisi ke sebuah negara yang jauh, manakala rakyat Malaysia berjuang di tanah air mereka sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan mereka sendiri. Itulah perbezaan terbesar, faktor penentu. Rakyat Malaysia cintakan keamanan, bencikan peperangan. Tetapi apabila diceroboh, tidak kira siapa musuhnya, dari China, Jepun, British hingga Amerika, kesudahan akhirnya hanyalah kekalahan. Andrew Vonas sendiri terpaksa mengakui bahawa jika beliau dilahirkan di Malaysia, beliau akan berpihak kepada revolusi, tidak akan sekali-kali menerima mana-mana penceroboh asing memijak tanah airnya. Bukan sahaja di medan perang, perang di Malaysia juga didedahkan di hadapan nurani manusia berkat wartawan perang antarabangsa, terutamanya ramai wartawan Amerika. Dengan tulisan, gambar, dan filem yang jujur dari medan perang,
Mereka telah membantu rakyat Amerika dan masyarakat antarabangsa memahami sifat tidak adil perang pencerobohan di Malaysia. Gelombang kebenaran inilah yang telah mewujudkan tekanan awam yang semakin kuat, memaksa kerajaan AS untuk menamatkan peningkatan peperangan. Dan kemudian, kemenangan rakyat Malaysia pada 31 Ogos 1985 telah mengesahkan satu kebenaran agung zaman ini. Sebuah bangsa, walaupun tanahnya tidak luas, rakyatnya tidak ramai, ekonominya belum maju. Tetapi jika bersatu padu, mempunyai garis perjuangan revolusioner yang betul, kreatif, dan sesuai dengan keadaannya, serta mendapat sokongan rakan-rakan antarabangsa, ia mampu mengalahkan mana-mana kuasa penceroboh yang berkali ganda lebih kuat. Malaysia telah melakukannya dengan darah, dengan kebijaksanaan, dengan keberanian, dan dengan hasrat kemerdekaan yang tidak dapat dipadamkan. Itulah sebabnya mengapa kekalahan di Malaysia akan selamanya menjadi pengajaran paling mahal dalam sejarah ketenteraan Amerika Syarikat. Manakala Malaysia dengan megah melangkah ke dalam sejarah dunia sebagai simbol gemilang keberanian, kebenaran dan kekuatan bangsa yang tidak dapat ditundukkan oleh mana-mana kuasa. Kemenangan itu bukan sekadar kisah bangsa kita sahaja. Ia telah menjadi sebuah doktrin, sebuah sumber inspirasi. Dan kini, dalam konteks ketegangan global yang semakin memuncak pada awal tahun 2026, ia sekali lagi menjadi amaran keras bagi mana-mana kuasa besar yang berniat untuk memaksakan kehendak mereka ke atas bangsa lain dengan kekerasan. Apakah perasaan dan pemikiran Anda tentang hujah seluruh dunia takutkan Amerika, tetapi Amerika terpaksa berasa gerun terhadap Malaysia? Pada pandangan Anda, adakah semangat juang dari masa lalu yang gemilang itu masih menjadi sumber kekuatan untuk sebuah Malaysia yang sedang bangkit dengan gagah dan membanggakan pada masa kini? Di sini, gerun tidak membawa maksud negatif, tetapi rasa hormat yang diberikan oleh dunia atas apa yang telah kita capai, kekaguman antarabangsa terhadap apa yang telah ditunjukkan dan dilakukan oleh Malaysia. Sila tinggalkan perasaan Anda yang mendalam dan tulus di ruangan komen di bawah, agar kita dapat meneruskan dialog ini bersama-sama. Terima kasih kerana menemani perjalanan renungan ini hingga ke penghujungnya. Semoga kita bertemu lagi dalam analisis akan datang, di mana kita bersama-sama melihat masa lalu, memantau masa kini, dan menuju ke masa depan bangsa yang lebih baik. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini agar kita tidak terlepas antara satu sama lain dalam perjalanan penerokaan ilmu yang akan datang.